untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Al-Fatihah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, para pemimpin kita, guru-guru kita, dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini. Sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendengar sedikit perkongsian ilmu berkaitan adab-adab memakai minyak wangi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil sahabat saya Encik Hisham, dan juga page audio kuliah yang banyak memberikan sumbangan tenaga untuk kita terus kepada kerja-kerja dakwah insya-Allah. Pada malam ini tajuk kita ialah adab memakai minyak wangi. Baik lelaki maupun perempuan, kita akan kongsikan berkaitan hukum pakai minyak wangi bagi lelaki, hukum pakai minyak wangi bagi kaum perempuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jelas ya. Yang pertamanya adab-adab memakai minyak wangi. Perlu kita ketahui, disunnahkan bagi kaum laki-laki itu untuk menggunakan minyak wangi yang nampak wanginya, yang ini tercium baunya. Yang ini kalau kaum laki-laki itu nak pakai minyak wangi, ada baunya, maka hukumnya adalah sunat. Ada minyak wangi yang baunya tak berapa nak bau, ada minyak wangi baru pakai sekejap dah hilang baunya. Maka kalau untuk kaum laki-laki nak pakai minyak wangi yang nampak baunya, yang kuat baunya, maka hukumnya sunat, tak ada masalah. Dan tidak nampak warnanya. Adapun bagi kaum perempuan, maka sebaliknya, untuk orang perempuan, maka dilarang sama sekali untuk memakai minyak wangi yang lebih-lebih lagi baunya kuat sampaikan membuat orang terpegun. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna tibar rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tiban nisa'i wa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu, rawahu an-Nasa'i wa Tirmizi. Sesungguhnya minyak wangi bagi kaum laki-laki adalah yang nampak aromanya dan tidak nampak warnanya, sedangkan minyak wangi bagi kaum perempuan adalah yang nampak warnanya dan tidak nampak aromanya. Jadi untuk orang perempuan adalah dilarang untuk memakai wangi-wangian, lebih-lebih lagi kalau keluar daripada rumah. Yang keduanya, membaca doa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadis ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man qalaha 'inda syammit tayyib ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang membaca doa, nanti kita akan sebutkannya, barang siapa yang membaca satu doa tatkala mencium minyak wangi, maka akan diampuni baginya daripada dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Apa doa yang Nabi SAW baca? Doanya ialah Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah. Saya ulangi,
Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah. InsyaAllah nanti kita akan ada sahabat kita yang akan kita tuliskan habis saja daripada tazkirah ini. Kita akan tuliskan doanya, Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah. Jadi berbalik yang pertama tadi, hukumnya adalah sunat bagi kaum laki-laki. Yang ketiganya ialah berniat yang baik tatkala akan memakai minyak wangi. Di antaranya iaitu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengikuti jejak Rasulullah. Itu yang kedua. Yang pertama, kita ni kenapa pakai minyak wangi? Kerana Allah. Dan yang kedua ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk menampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah Taala berikan kepadanya. Jadi minyak wangi banyak sangat kelebihannya. Pakai saja minyak wangi dapat pahala. Jadi rugi orang yang tak pakai minyak wangi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sama-sama kita kalau boleh, setiap orang daripada kita, lebih-lebih lagi kaum laki-laki, pakai minyak wangi. Dalam satu hadis lagi, man tatayyaba lillahi jaa yaumal qiyamati wa rihuhu atyabu minal miski wa man tatayyaba li ghairillahi jaa yaumal qiyamati wa rihuhu antanu minal jifah. Barang siapa yang memakai minyak wangi semata-mata kerana Allah, yakni maka pada hari kiamat aroma minyak wangi itu akan lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik ni wangi, tapi barang siapa yang memakai minyak wangi semata-mata kerana Allah, maka dekat hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan, aroma wangi dia itu lebih wangi daripada minyak misik. Dan barang siapa yang memakai minyak wangi semata-mata bukan kerana Allah, maka pada hari kiamat aroma minyak wangi tersebut lebih busuk daripada bau bangkai, wali'auzubillah. Jadi kita ini tanamkan niat pakai minyak wangi, nak pakai kerana Allah. Nak pakai kerana apa? Kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat kita pakai minyak wangi saja, maka kita akan berterusan sepanjang ada baunya itu, maka kita akan dapat pahala. Sepanjang orang yang bau pada kita itu, maka kita akan dapat pahala. Syaratnya apa? Pakai kerana Allah dan pakai juga kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk kaum laki-laki. Jadi ibu-ibu, para penonton, yang kaum wanita, boleh hadiahkan kepada suami, boleh hadiahkan kepada bapa. Yang ini lebih-lebih lagi kepada orang yang dah berkahwin. Kerana hukumnya kalau kita beri minyak wangi kepada orang yang belum berkahwin, ya ini kaum laki-laki, kita ini hadiahkan orang yang belum berkahwin minyak wangi, hukumnya adalah makruh. Nanti kita akan sebutkan kenapa. Jadi kalau nak beri hadiah kepada kawan-kawan yang minyak wangi, nak beri minyak wangi kepada kawan-kawan, kalau boleh, kawan-kawan yang dah berkahwin, boleh kita berikan minyak wangi. Adapun untuk orang yang belum berkahwin, maka kalau boleh nak cari hadiah lain. Jangan berikan hadiah minyak wangi kerana hukumnya adalah makruh. Nanti kita akan sebutkan. Jadi boleh tuliskan ruang komen sunat pakai minyak wangi. Dan nanti ada sedikit beberapa poin. Bab minyak wangi ni tak panjang, jadi insyaAllah kita akan bahaskan sedikit. Di antara niat-niat yang baik tatkala akan memakai minyak wangi, apa niat kita boleh pakai? Yang pertamanya untuk mengikut sunnah Nabi SAW, terutamanya ketika akan menunaikan solat Jumaat. Ini untuk kaum laki-laki, nak pergi nak pergi solat fardu Jumaat, afdal, sangat-sangat afdal kita pakai minyak wangi. Disunatkan kepada kaum laki-laki pakai minyak wangi, tak kisah minyak wangi apa pun, pakailah minyak wangi. Untuk mengagungkan masjid dengan menebarkan aroma yang wangi. Bayangkan kalau semua orang solat fardu Jumaat tu, satu masjid semua pakai minyak wangi, bayangkan. Jadi ia adalah salah satu cara menebarkan aroma yang wangi, mengagungkan masjid. Yang ketiganya untuk mengagungkan kaum muslimin yang berada dalam masjid. Nampak hebat orang kaum muslimin, orang laki-laki kalau semuanya dalam keadaan wangi. Seterusnya untuk memberi aroma yang wangi terhadap orang yang duduk sebelah kita, duduk dekat dengan kita. Kerana malaikat itu tidak akan datang dekat kepada bau busuk. Lebih-lebih lagi kalau malaikat rahmat. Ada orang kata, betul ke malaikat ni tak nak kepada bau-bau busuk? Malaikat itu akan terasa bila kita ni ada bau. Lebih-lebih lagi bau bawang. Makan bawang ni makruh kalau nak solat.
Atau pada zaman moden ni apa lagi yang berbau? Lebih kurang petai, durian. Jadi kalau nak solat, maka hukumnya adalah makruh. Jadi apa perlu kita buat? Bukannya dah makan bawang, dah makan petai, dah makan durian, tak boleh pergi solat masjid, bukan. Jadi kita kena usaha. Kalaupun mulut kita ni adalah mulut yang berbau contohnya. Jadi zaman sekarang kita moden kan, kita dah ada berus gigi, ada komo-komo, ada Listerine. Itu kita boleh cadangkan. Untuk zaman moden ni, zaman dulu memang tak ada Listerine, tak ada Colgate plug. Jadi zaman moden ni kita boleh gunakan. Standby, setiap orang mesti ada. Jadi nak solat, kita komo-komo, selain daripada bersugi dan sebagainya. Jadi aroma itu dia akan buat orang di sebelah kita akan rasa selesa. Itu untuk mulut lah. Untuk dari segi badan, kita boleh pakai minyak wangi, ada minyak badan, minyak baju. Jadi malaikat itu akan tersinggung kalau kita ini berbau. Ada orang kata, wah untung kalau malaikat tak dekat, tak payah catat dia punya amalan. Tidak, itu untuk malaikat, lebih-lebih lagi malaikat rahmat. Malaikat rahmat akan datang kepada kita jika kita dalam keadaan wangi. Untuk menutup aroma yang kurang baik pada dirinya. Kalau ini yang saya sebutkan tadi, badan tak berapa nak wangi kan, ada orang jangan badan berbau, maka sangat dituntut kepada dia untuk memakai minyak wangi. Agar orang lain tidak menjadikannya sebagai bahan pembicaraan yang disebabkan kerana terdapatnya aroma yang tidak baik pada dirinya. Ada orang ni badan tak berapa nak wangi, jadi bila duduk dekat sebelah orang, maka orang lain akan mengata, ini kita takutkan. Ada orang kata, tak apalah, orang kata saya, maka saya akan dapat pahala. Bukan macam tu. Kita menjaga diri kita supaya tidak dikata, itu juga dapat pahala. Janganlah kalau kita dah buat tak baik, ataupun badan kita dah tahu badan kita berbau, kemudian kita kata tak apalah, nanti orang kata kita akan dapat pahala. Bukan. Jadi kita menjaga diri kita, mengelakkan diri kita daripada difitnah, daripada dikata orang, itu juga adalah mendapat pahala. Kata Al-Imam Syafi'i, man taba rihuhu zada aqluhu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang aromanya wangi, bau badannya wangi, maka akal fikirannya akan bertambah cemerlang. Ini beza. Kalau kita ni badan sentiasa wangi, jadi kata Al-Imam Syafi'i, akan efek kepada akal kita yang akan berfikiran yang baik. Bila akal fikiran baik, maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Maka sangat banyak manfaat pakai minyak wangi. Seterusnya dianjurkan tak kala memakai minyak wangi untuk membaca selawat. Selawat yang diajarkan oleh Al-Habib Hasan bin Muhammad Fa'aq Al-Maliki radhiyallahu anhu. Apa dia punya selawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tayyibil mutayyab. Saya ulangi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tayyibil mutayyab, Al-Habibil Mustafa Al-Muqarrab, wa ala alihi wa sahbihi salatan tuniluna biha kulla maqsadin wa matlab. Jadi insyaAllah nanti habis tazkirah ni, habis program ni, kita akan tuliskan dan kita letakkan pada ruang komen. Baca selawat tak kala memakai minyak wangi. Yang pertama tadi boleh baca doa yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma kama an'amta fazid wa la aisha illa aishul akhirah. Dan yang kedua ni, tuan-tuan juga boleh baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tayyibil mutayyab, Al-Habibil Mustafa Al-Muqarrab, wa ala alihi wa sahbihi salatan tuniluna biha kulla maqsadin wa matlab. Itu selawat yang diajarkan oleh Habib Hasan bin Muhammad Al-Makki. Antara adab yang kelima, pakai minyak wangi. Tidak menggunakan minyak wangi pada waktu yang dilarang oleh syariat. Di antaranya, tatkala masih berihram haji ataupun umrah, jangan pula pakai minyak wangi, kerana hukumnya adalah haram. Yang keduanya, seorang wanita yang sedang menjalankan ihdad, iaitu meninggalkan alat kecantikannya bagi seorang isteri tatkala suaminya meninggal dunia. Orang perempuan ni, kalau sama ada dia bercerai, sama ada bercerai hidup atau bercerai mati, cerai hidup, ataupun suaminya meninggal dunia bercerai mati, maka dia akan ada iddah. Dia kena berkabung. Maka sepanjang tempoh tu,
dia kena menjaga dirinya. Lebih-lebih lagi dia tak boleh pakai wangi-wangian. Kalau nak keluar rumah tanpa sebab pun tak boleh, apatah lagi kalau nak berwangi-wangian. Jadi ini sedikit yang kita boleh kongsikan lah kepada orang wanita. Lebih-lebih lagi kalau baru minta maaf cakap bercerai hidup yang ini berpisah lah daripada rumah tangga, maka dia akan ada iddah ataupun kematian suami. Ada orang bila ditinggalkan suami, dia nak tunjuk aku lebih baik, aku boleh hidup sendiri tanpa lelaki. Tolong elakkan kata-kata macam ni. Jadi dia pun nak tunjukkan yang dia cantik, dia boleh berdiri sendiri, boleh pakai cantik-cantik, boleh pakai mewah-mewah, boleh bergambar, boleh berselfie. Ini jadi perlu kita elakkan. Jadi kalau ada di antara kita, sama-samalah kita ingatkan sahabat-sahabat kita untuk supaya menjaga. Adab yang ke-6, tidak menolak pemberian minyak wangi daripada seorang kerana hukumnya makruh kecuali jika terdapat uzur. Jadi kalau ada orang, antara perkara-perkara yang dituntut kepada kita untuk menerima, jangan tolak. Antaranya ialah kalau orang menghadiahkan kepada kita minyak wangi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza 'urida 'ala ahadikum at-tayyibu fala yarudduhu." Wa fil hadis, "Ma 'urida 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tayyibun qattu faraddah." Jika salah seorang daripada kamu ditawarkannya ini diberi minyak wangi oleh orang lain, orang hadiahkan kepada kita, maka fala yarudduhu, janganlah kamu tolak. Jadi terima. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkannya ini diberi minyak wangi oleh seseorang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolaknya. Jadi kalau ada orang beri minyak wangi, janganlah cakap tak apa. Saya tak perlukan. Jadi kalau ada orang beri kita minyak wangi, yang beri dapat pahala, yang menerima pun dapat pahala. Itu istimewanya. Yang ketujuh, tidak memakai minyak wangi yang bercampur dengan alkohol. Ini alkohol ni dah dibahaskan oleh alim ulama lah. Alkohol, kalau nak cerita yang ada alkohol dengan tak ada alkohol, afdal yang tak ada alkohol lah. Tapi fatwa menyebutkan, antara fatwa kebangsaan dan jumhur ulama, majoriti, kita dah dirujuk dengan ahli-ahli yang pakar. Alkohol ni taklah sama dengan alkohol arak tu, dia tidak memabukkan. Adapun kalaulah alkohol itu kandungannya sedikit, dia hanya, kalau tak silap saya, 0.8%, dia tak sampai 10% pun kandungan alkohol ni, maka hukumnya harus boleh pakai minyak wangi yang ada alkohol. Sama ada tuan-tuan nak mengerjakan solat ke, yang penting kandungannya kalau boleh sedikit lah, 0.8%. Jadi kita nak kerjakan solat, ada orang tanya sah ke tidak sah ni minyak wangi ada alkohol. Jawapannya insya-Allah sah. Sudah disebutkan oleh alim ulama, tutuk guru, kerana alkoholnya taklah sama macam alkohol yang kandungan pada arak itu. Kalau yang alkohol arak, jelas itu adalah najis. Kalau kena pakaian pun tak sah solat. Ini alkohol pada minyak wangi, tujuannya untuk biar minyak wangi itu lebih tahan baunya. Tapi kalau untuk orang yang lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga, maka dia akan pakai minyak wangi yang tak ada alkohol. Yang ke-8, tidak memberi minyak wangi kepada seseorang yang belum menikah. Tadi kita sebutkan kan, kerana dikhawatirkan akan memperkuatkan syahwatnya sehingga mendorongnya untuk melakukan maksiat. Bagus juga aku ni dapat minyak wangi, digunakan untuk mengurat orang. Dengan orang bujang ni pakai minyak wangi, banyaklah dia punya sebab. Sebab itulah hukumnya makruh beri minyak wangi kepada orang yang belum bernikah. Ada orang kata lah tak apalah, makruh je. Tapi perlu saya sebutkan, orang Melayu kita ni terlampau selesa dengan perkataan makruh. Lah makruh je, bukannya haram pun. Tapi perlu kita berjaga-jaga. Jadi kalau tuan-tuan nak berikan hadiah kepada adik-adik ke dan sebagainya, kepada kawan-kawan, kalau nak berikan hadiah kepada orang yang belum berkahwin, pastikan jangan berikan minyak wangi. Kalau orang dah berkahwin, tak apa diberikan minyak wangi. Yang ke-9, tidak memakai minyak wangi tatkala sedang berpuasa kerana hukumnya adalah makruh.
Hal ini adalah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Mahramah radhiyallahu anhu, tetap disunnahkan untuk memakai minyak wangi bagi seseorang yang akan menghadiri solat Jumaat. Mazhab Asy-Syafi'i, kalau kita puasa, kita ni sedang berpuasa, maka hukumnya makruh. Tapi ada ulama yang menyebutkan boleh sahaja. Cuma kalau untuk kita berhati-hati, maka kalau kita ini adalah orang yang berpuasa, kalau nak pakai minyak wangi itu janganlah berlebihan. Kerana Al-Imam Syafi'i menyebutkan hukumnya makruh. Dan ada ulama yang menyebutkan masih lagi disunatkan untuk memakai minyak wangi, lebih-lebih lagi untuk menghadiri solat fardu Jumaat. Ini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Antara faedahnya, hukum memakai minyak wangi terbagi pada dua bahagian. Bagi kaum lelaki-lelaki, yang pertamanya, bagi kaum lelaki-lelaki adalah sunnah, terutamanya pada waktu yang mulia seperti ketika akan solat dan menghadiri majlis ta'lim. Bukan sahaja nak pergi solat fardu Jumaat, bahkan semua solat. Kita nak pergi masjid, nak pergi surau, kaum lelaki-lelaki. Yang ni kaum lelaki-lelaki dituntut untuk pergi masjid dan surau. Tapi pada musim PKP ni, kita ambil sedikit lah, kita selit sedikit. PKP ni nak pergi solat fardu Jumaat kan, ada setengah negeri kan, kita ini perlu berdaftar, nak mohon. Sebab ada kota tersendiri. Ada negeri 40 orang, majoriti 40 orang lah. Jadi bagi kaum lelaki yang ada peluang dan diberi peluang, maka dia kena solat fardu Jumaat. Yang tak ada peluang, yang tak dapat hadir, maka dia solat wajib, solat fardu zuhur di rumah. Khutbah macam mana? Sekarang teks kita dah ada edarkan melalui PDF, WhatsApp dan sebagainya. Maka boleh hukumnya kita baca teks tu kat rumah. Tak ada masalah untuk ambil berkat, nak ambil info. Tapi bukannya khutbah lah namanya. Bukan kat rumah jangan solat fardu Jumaat. Rumah tak boleh. Di rumah solat fardu zuhur. Tapi ada orang kata, perlu ke nak tunggu orang balik masjid? Jawapannya tak payah, kerana uzur itu adalah uzur. Kalau mana tuan-tuan adalah uzur yang ada harapan sembuh, contohnya sakit perut, kalau hari-hari biasalah, untuk solat fardu Jumaat yang sebelum PKP ni kan, semua orang wajib solat fardu Jumaat. Contohnya kita ini sakit perut, maka kita tak dapat hadir solat fardu Jumaat. Adakah perlu kita tunggu orang balik masjid? Jawapannya mesti tunggu. Sebab sakit perut itu adalah sakit yang ada harapan sembuh. Bagaimana kalau kita tiba-tiba sembuh? Maka wajib bagi kita untuk hadir solat Jumaat. Tapi musim PKP ni, kita ini tak ada harapan untuk datang solat fardu Jumaat kalau tak ada nama lah, tak ada sebagainya. Sebab kota dah penuh dan sebagainya. Maka boleh terus solat fardu zuhur di rumah. Wajib hukumnya orang lelaki solat fardu zuhur kalau tak dapat solat fardu Jumaat di masjid. Jadi nak pergi, berbalik kepada minyak wangi tadi, nak pergi masjid, nak solat 5 waktu, nak pergi kuliah, sunat pakai, lebih-lebih lagi dituntut untuk pakai minyak wangi. Nak pergi kerja, pakai minyak wangi. Baik kaum wanita pula. Kaum wanita ni banyak perbahasannya. Dia terbagi kepada 5 bahagian hukum. Ingat ni kaum wanita. Kaum wanita yang menonton, yang pertamanya hukum wajib. Wajib pakai minyak wangi. Bagi kaum wanita, bila mana diperintahkan oleh suaminya, iaitu selama perintah tersebut tidak melanggar hukum syariat. Kat rumah, orang perempuan wajib pakai minyak wangi kalau diperintahkan oleh suaminya. Suami panggilkan awaknya, sebelum tidur pakai minyak wangi dulu, maka wajib dia pakai minyak wangi kalau minyak wanginya ada. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Jadi orang suami pun sebagai suami, orang lelaki, kalau nak suruh isteri pakai minyak wangi pun, pastikanlah dibelikanlah minyak wanginya. Jangan dia wajib suruh pakai minyak wangi. Awak tu berdosa awak tak pakai minyak wangi, sebab saya suruh ni. Ini kalau kat rumah, tak ada orang lain, tak ada orang yang bukan mahram di rumah, tak ada adik ipar dan sebagainya. Ini kalau kita duduklah suami isteri di rumah, suami perintahkan isteri untuk pakai minyak wangi dan minyak wangi itu pun ada, maka wajib bagi isteri itu untuk pakai minyak wangi. Kalau dia tak pakai, apa lagu? Minyak wangi ada, suami minta pakai minyak wangi sebelum tidur, dia pun tak pakai, berdosa lah sebab perintah suami. Jadi wajib orang perempuan pakai minyak wangi jika diperintahkan oleh suaminya. Tengok keadaan lah di rumah.
Kalau suaminya perintahkan awak wajib pakai minyak wangi, kalau keluar rumah wangi, mesti wangi. Itu tak itu dah melanggar syariat. Ini kalau kat rumah, nak tidur, nak kehidupan seharian lah, suami isteri dia nak pakai minyak wangi, suami minta pakai minyak wangi, maka hukumnya adalah wajib. Yang keduanya ialah sunnah. Sunat bagi kaum jika suami di hadapannya. Ni orang perempuan, suami tak ada suruh, dia sendiri, saya nak jumpa suami saya lah contohnya. Atau suami dah tidur di bilik, isteri ni tengah kemas rumah. Jadi sebelum isteri nak masuk bilik, dia sendiri pakai minyak wangi sebelum suaminya minta. Ini hukumnya sunat. Isteri tu akan dapat pahala. Kalau yang tadi suami minta, awak pakai minyak wangi dulu, itu hukumnya wajib. Orang kita jangan membanding-bandingkan. Awak ni tak, awak tak wangi boleh pula, kenapa nak saya wangi? Jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Jadi sunat isteri pakai minyak wangi tanpa disuruh oleh suaminya. Untuk berhadapan dengan suami lah. Yang ketiganya harus. Harus ni waktu bila orang perempuan pakai minyak wangi? Dalam rumah. Dalam rumah. Suami tak suami ada, suami tak ada, harus hukumnya orang perempuan pakai minyak wangi di dalam rumah. Syaratnya kalau tak ada laki-laki yang bukan mahram. Kalau ada adik ipar laki-laki, abang ipar laki-laki, maka tak boleh orang perempuan pakai minyak wangi. Lebih-lebih lagi yang berwangi-wangian. Kita nampak, tak apalah abang ipar je, tak apalah adik ipar je. Jadi ini kena perhatikanlah untuk orang-orang yang kita, kalau ada di antara kita, para penonton yang duduk, kita ni duduk satu rumah kan, duduk ramai, tak boleh nak buat apalah. Dan memang kita duduk satu rumah ramai tu, ada bapak mertua, mak mertua, ada pula adik ipar, kakak ipar, abang ipar, pakcik, banyaklah keluarga besar. Maka perlu kita berjaga-jagalah sebagai seorang suami. Jaga isteri dia. Awak aurat ni jaga, bukan sekadar minyak wangi, banyaklah. Jadi untuk orang yang duduk satu rumah, duduk ada adik ipar, abang ipar, duduk ramai, perlu berjaga-jaga. Lebih-lebih lagi hal minyak wangi ni, dan aurat dan sebagainya lah. Hukum yang keempat, makruh bagi kaum wanita pakai minyak wangi. Makruh waktu bila menggunakan minyak wangi bagi kaum lelaki punya. Minyak wangi lelaki dia pakai. Dia ada minyak wangi yang khusus perempuan punya, ada khusus minyak wangi lelaki punya. Tapi dia main hobi dia nak pakai minyak wangi lelaki. Ada juga orang perempuan macam ni. Maka hukumnya makruh. Makruh pakai minyak wangi, minyak wangi kaum lelaki-lelaki. Makruh. Tak apa, makruh je Ustaz. Macam saya sebut tadi, orang Melayu kita terlampau selesa dengan perkataan makruh. Jadi perlu elakkanlah. Kalau ada isteri kita ni kat rumah, memang contohnya dia tak suka pakai minyak wangi perempuan, dia suka pakai minyak wangi laki-laki, hukumnya makruh. Kalau ada antara adik-adik kita pun yang perempuan, dia tak suka pakai minyak wangi laki, dia suka pakai minyak wangi, dia tak suka pakai minyak wangi perempuan, dia suka pakai minyak wangi laki, maka hukumnya adalah makruh. Yang terakhirnya, hukum haram bagi kaum wanita untuk pakai minyak wangi. Haram waktu bila ni? Haram bagi kaum wanita memakai minyak wangi bila saat dia keluar daripada rumah. Keluar rumah, haram hukumnya pakai minyak wangi, kerana kaum lelaki-lelaki yang bukan mahramnya dapat mencium wanginya. Ini banyak kita terima hakikat lah. Sekarang akhir zaman, kalau di antara kita dah sebelum-sebelum ni dah terpakai, alamak, saya ni memang keluar rumah memang suka pakai minyak wangi. Tak kisahlah siapa pun dia. Kalau ada di antara isteri-isteri kita yang pakai minyak wangi keterlaluan, ada orang perempuan kata, takkanlah nak saya selekeh. Kita tak suruh selekeh. Takkan nak busuk-busuk, kita tak suruh busuk-busuk. Tapi perhatikan, pada akhir zaman ini kaum wanita pakai minyak wangi yang kalau pakai minyak wangi sekali lalu orang semua bau. Itu haram. Tapi kalau biasa-biasa sekadar pakai, tak ada bau busuk, jangan sampai bau busuk lah. Biasa. Yang penting jangan sampai dia lalu saja. Kadang sampai jiran sebelah rumah pun keluar rumah kan, apa wangi ni, tengok kan, sebelah rumah pun kadang-kadang sampai 10 meter. Kita ni sembayang, orang lelaki jarak 1 meter ni, waktu PKP pun tak bau wangi. Ni orang perempuan jalan 10 meter pun dah bau kadang wangi. Jadi
perkara itu yang jadikan hukumnya adalah haram bagi kaum wanita, sama ada dah berkahwin ataupun belum berkahwin, pakai minyak wangi di luar rumah sampai laki-laki lain tercium baunya. Itu adalah haram. Tapi kalau dia jalan, masuk dalam kereta, tak ada sesiapa, dia keluar rumah, wangi macam mana pun tak ada masalah, tidak berdosa. Yang menjadikan berdosa kalau ada laki-laki lain, laki-laki yang bukan mahram, tercium aroma baunya. Lebih-lebih lagi kalau tempat kerja ke dan sebagainya. Perhatikanlah kaum wanita, jangan sampai berwangi-wangian yang berlebih-lebihan sampai laki-laki yang bukan mahram tercium baunya. Lebih-lebih lagi naik syahwat pula. Wali'auzubillah. Wanginya dia ni. Itu kena hati-hati. Hukumnya adalah haram. Jadi kalau bagi kaum suami, berpesan-pesan kepada isteri, yang abang berpesan-pesan kepada adik, yang adik ada kakaknya berpesan-pesan kepada kakak, berpesan-pesan itu dapat pahala. Kita kena terimalah hukum yang Allah Taala dah tentukan. Jangan kita nak mandai-mandai, kenapa laki boleh jalan wangi-wangi, orang perempuan tak boleh wangi-wangi. Jangan dipertikaikan, kerana ini adalah hukum. Hukum. Kita tak suruh bau busuk, kita tak suruh selekeh. Tapi kita yang dilarang ialah berlebih-lebihan, berwangi-wangian di hadapan lelaki yang bukan mahram itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyuma imra'atin ista'tarat summa marrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Wanita manapun yang memakai minyak wangi, kemudian dia lalu melewati suatu kaum agar mereka dapat mencium wanginya, maka dia termasuk seorang penzina. Wali'auzubillah. Orang perempuan, ada orang lelaki, aku nak jalan depan dia, aku pakai minyak wangi dulu. Sembuh dulu. Tak percaya, cek dalam handbag orang perempuan kan, ada minyak wangi. Keluar kereta bau wangi, nak jalan bau wangi, keluar masuk office bau wangi. Itu perkara tu perlu kita jaga-jagalah. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan, ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ila al-masjidi liyujada rihuha lam yuqbal minha salatun hatta taghtasila irtisalaha minal janabah. Rawahu Ahmad. Wanita manapun yang memakai wangi-wangian, ini minyak wangi lah, kemudian dia keluar ke masjid dengan tujuan agar wanginya tercium oleh orang lain, iaitu kaum lelaki. Ini orang perempuan pergi masjid ni, maka solatnya tidak akan diterima sampai dia mandi terlebih dahulu sebagaimana dia mandi daripada janabah. Ini dalam hadis yang lain lah. Orang perempuan, kenapa orang perempuan solat di rumah lebih baik daripada solat di masjid? Ini antaranya lah, bagi kaum perempuan kalau nak pergi masjid, elakkanlah berwangi-wangian. Al-Imam Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Shihabuddin radhiyallahu anhu menjelaskan dalam mutiara syairnya mengenai masalah ini. Wa man takun bainar rijal masyiyah bit-taybi fahiya fil hadithi zaniyah. Bit-tibi fahiya fil hadithi zaniyah. Wanita yang berjalan di samping laki yang bukan mahramnya dengan memakai wangi-wangian, iaitu minyak wangi, maka menurut hadis Rasulullah SAW, dia termasuk seorang penzina. Kena hati-hatilah bagi kaum perempuan. Jadi kesimpulan kita boleh buat, minyak wangi ni sangat-sangat dituntut untuk kaum lelaki. Pakai minyak wangi yang bagus lah. Antara oud, kalau cari jenama oud tu, oud, Ain Waudal, oud, Rumi tak tahu macam mana ejanya, oud, itu bagus minyak wangi. Antara minyak wangi yang harum, kayu gaharu kan, kayu gaharu kan wangi kalau dibakar. Jadi untuk kaum lelaki-lelaki lah, pakai minyak wangi. Seboleh-bolehnya ada minyak wangi lah. Orang lelaki setiap kali nak pergi masjid, nak pergi majlis ta'lim, pergi mana-mana pun orang lelaki, pakai minyak wangi dapat pahala. Sepanjang wanginya itu ada, sepanjang itulah pahala berjalan. Ini istimewanya. Jadi untuk orang perempuan, pakai minyak wangi sangat dituntut, bahkan wajib kalau diperintahkan oleh suami. Jadi kalau orang perempuan nak sangat pakai minyak wangi, pakailah minyak wangi di hadapan suami, sebab pahalanya
berlipat-lipat kali ganda, lebih besar. Lebih besar. Jadi sangat rugi orang yang tak pakai minyak wangi. Jadi kalau berbalik tadi minyak wangi, boleh carilah antara minyak wangi yang terbaik. Tak kisah nak pakai minyak wangi apa pun. Kau nak tanya yang alkohol dengan tidak alkohol, yang terbaik ialah yang tidak ada alkohol. Adapun kalau tuan-tuan nak pakai yang ada alkohol, kandungannya sedikit, maka harus, boleh, tak ada masalah. Tetap dapat pahala juga. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, InsyaAllah saya kira cukup sekadar itulah perkongsian berkaitan minyak wangi. Ada kesimpulan, boleh letakkan pertanyaan di ruang komen. InsyaAllah nanti akan ada sahabat-sahabat kita yang jawab di ruang komen. Jadi akhir kata, yang baik dan buruk itu datang daripada Allah SWT atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon tuan ada silap kata. Saya bukan tuan guru, bukan alim ulama, bukan siapa pun. Hanya saya wakil pembaca kitab yang dikarangkan oleh Syekh Muhammad Said Amin bin Idrus bin Abdullah bin Omar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ma'lawi Al-Husaini dalam Kitabul Adab, membincangkan 50 adab. InsyaAllah pada perjumpaan akan datang kita akan bincangkan lagi antara adab-adab lain. Banyak berkaitan potong kuku dan sebagainya lah. InsyaAllah. Akhir kata, aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.